ilaha illallah. Assalamualaikum. Korang kat mana? Duduk rumah. Okey lah, bagus-bagus. Aku pun terpaksa duduk rumah. Dah 2 minggu lebih kita PKP kan. Tak boleh nak datang office aku dekat Shah Alam sana. Kena duduk rumah, bagus lah. Kenapa? Boring. Boring duduk rumah. Tak payah fikir boring. Kita tengah perang sebenarnya, kita tengah perang. Perang bukan perang yang pakai senjata apa tembak, pakai bom apa tak. Ni perang nak melawan virus yang kecil je. Walaupun kecil tapi dia boleh membunuh. Kita tengok kat Itali kan, ramai yang dah kalah, tewas dalam peperangan ni kan. Kita harap kita dapat lawan. Kita kena menang. Walau macam mana pun kita kena menang lawan virus ni. Kita salute pada frontliner kita, barisan depan kita. Doktor, jururawat, orang KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia kan. Semua, termasuk yang bawa ambulan pun. Bayangkanlah dia nak kena bawa ambulan, kat dalam tu ada pesakit, yang anytime dia pun boleh kena berjangkit kan. Paksa pakai baju PPE jugalah kan. Masuk juga kita. Kita semua ni tengah perang. Apa kita perlu buat? Duduk rumah. Buatlah apa-apa yang patut. Buat benda-benda yang kita tak pernah buat ke. Atau buat benda-benda yang dah lama tertanggung nak buat, tak buat-buat kan. Buatlah apa-apa. Asalkan duduk rumah. Punca virus ni kat luar. Bukan kat dalam rumah. Dari luar dah kena pada seorang berjangkit. Bawa balik rumah, dah satu keluarga kena. Bayar tak? Cara nak putuskan rangkaian. Okey, aku cakap bahasa mudah lah. Bahasa mudahnya ialah jangan berjangkit. Sebab benda ni kalau kita keluar, kena kat seorang, bawa balik, dia boleh berjangkit pada, kalau kat rumah, sekeluarga lah. Kalau dekat office, satu office lah kan. Seorang boleh berjangkit pada mungkin 10 orang yang berada kat situ, yang bersalam dengan dia, bersentuh dengan dia ke, yang berurusan apa-apa dengan dia. Kalau tak jarakkan distance 1 meter, memang akan kena. Senang saja merebak. Dia pegang dan orang lain pegang tempat tu pun boleh kena. Jangan kasih peluang, jangan bagi chance dekat COVID-19 yang halusnya kecil ni, yang tengok mikroskop baru boleh nampak. Jangan bagi peluang dia menang. Kita kena menang. Sebab kalau kita tak menang, ramainya akan terkorban. Duduk rumah tu berjuang melawan boring, duduk rumah melawan rasa terkurung, tak bebas macam biasa. Pada siapa yang kata rumah saya kecil lah, panas tak ada aircon, duduk rumah. Sebab kalau semua sepakat duduk rumah tak keluar, insya-Allah kita boleh menang. Puncanya apa Nah, tiba-tiba ada orang kata ni puncanya tu lah, apa tu Jemaah Tabligh lah ni. Dia yang buat punca sampai habis Malaysia, semua ramai yang kena. Sebenarnya bukan dia orang, bukan tabligh sebenarnya. Jemaah tabligh tu pun dia dijangkiti, terkena jangkit. Puncanya daripada, korang pun tahu kan, kat Wuhan, China, itu yang mulanya COVID-19 ni. Yang lain semua dijangkiti jemaah tabligh tu kan. Dia pun tak tahu dia kena, sebab benda ni bukan hari ni kena pun besok terus sakit. Tak, 14 hari, 2 minggu barulah orang tu pun tahu, aku terkena, rupanya aku terjangkit, rupanya. Jadi selama 2 minggu biasalah, kita normal lah. 2 minggu macam-macam kita buat. Yang sekolah tu pergi sekolah, yang kerja pergi kerja, yang berniaga pergi berniaga. Dia pun tak tahu yang dia ada terjangkit. So, yang pergi masjid, yang pergi surau, bersalaman, berpeluk kat situ. Kalaulah dia tahu, takkan dia nak anaknya orang lain lah kan. Dia pun tak tahu, jadi dia nak salahkan dia ke? Tak. Bukan salah dia. Orang yang akal pendek dia akan yang kata Jemaah Tabligh tu salah. Pada aku bukan. Dia bermula, puncanya ialah dari Wuhan, China. Seperti yang dah, berita ni kan dah tersebar banyak. Radio, TV, internet semua kan dah bagi tahu benda semua kan. Okey, ada yang degil tak nak duduk rumah. Dah disuruh kata jangan balik kampung, nak balik kampung juga. Ada hal, ada saudara kahwin ke, ada apa-apa semualah dekat kampung dia sana yang dia terpaksa balik. Siapa marah balik kampung? Kerjaan pun tak halang kalau nak balik kampung. Kalau hari biasa, hari raya ke, hari cuti biasa ke. Tapi yang ini wabak ni, ini bukan biasa. Ini dibagi cuti bukan cuti biasa. Dibagi cuti untuk kita dapat putuskan rantaian ini, jangkitan ini. Jadi bila dah ada kat kampung tu, dah timbul masalah yang pula tak boleh nak balik ke sini semula. Sebab kalau korang dah kat sana, kat sini dah ribu-ribu lah ada jangkitan tu. Korang balik ke kampung pula kena. Nanti korang balik ke sini, lagilah benda ni jadi serius. Sebab tu, buat masa ni duduk dulu kat kampung. Jangan balik dulu. Buat masa ni lah.
Dah timbul pula cerita, macam mana tak balik kita orang balik kampung bukan bawa segala baju semua kan. Kita bawa cukup anak beranak 3 helai baju je. Cadangnya 3 hari je kot. Okey ke tak okey, suka ke tak suka, boleh ke tak boleh, kena duduk juga. Terpaksa lah nak beranak, terpaksa pakai baju yang sama ke, nak pergi kedai beli baju, kedai pun tutup kan. Dalam keadaan ini terpaksa korbankan kita punya keperluan sendiri untuk Malaysia, untuk kita semua. Satu hari nanti insya-Allah kalau kita dapat semua sekali sepakat duduk rumah, jangan keluar, insya-Allah kita dapat menang, kita akan menang. Kita akan menang kalau semua ikut arahan ni. Mungkin sebab Malaysia ni kan dah lama tak ada satu musibah besar kan. Dululah zaman atuk nenek kita dulu adalah zaman perang Jepun dulu kan. Itu dah bertahun, zaman aku pun belum lahir kan. Lepas tu adalah musibah kecil-kecil macam banjir kat Kelantan ke apa semua. Itu semua yang setiap tahun, yang kira setempat-setempat tu aja. Tapi yang ini, yang COVID-19 ni satu Malaysia, satu dunia. Sebab tu mungkin agaknya dia orang agak tak adalah ini kecil lah. Ada ke kena duduk kat rumah, tak boleh keluar rumah ke. Sebab dia orang belum jumpa musibah yang besar macam ni. So dengan ini, dengan apa yang dah berlaku ni, kena. Ni bukan main-main. Walaupun kecil aja virus saja pun, tapi dia punya impact dia besar, boleh membunuh semua orang. Membunuh kamu, bunuh saya, semua. Okey, dalam sibuk-sibuk coronavirus ni, di pesada seni kita pula, alamak timbullah pula krisis. Orang semua tahulah kan. Bermula daripada Black. Lepas tu, Tomok, Syuib semua kan. Semua tu orang baik-baik tu. Aku tahu Black sama-sama aku mentor. Aku tahu Tomok, semua baik-baik. Aku tak salahkan netizen dan aku tak salahkan artis tu semua. Aku tengok Black punya statement, aku tengok Tomok, aku tengok Syuib. Dan aku tengok apa komen-komen daripada netizen. Satu yang aku dapat pandang ialah kat sini kita dapat tahu menghebahkan sesuatu kenyataan, perkara, isu tak semudah itu sebenarnya. Contoh dah kan, kalau artis yang susah sendiri yang bercakap, itu kena. Macam lepas-lepas kita pernah tengok macam Shima, walaupun bukan dia yang keluar statement, tapi wartawan sialkan cerita dia, lalu orang baca, orang pun simpati dan dia orang hulurkan bantuan, kena. Black kau punya statement tu tak lengkap pada asalnya. Risikonya ni lah, orang kecam kau balik, merosakkan lagi keadaan yang memang dah rosak tu kan. Ada pula yang kata, oh ni kita minta peruntukan khas untuk para artis. Lagilah, mana ada peruntukan khas untuk artis? Artis orang biasa, macam netizen biasa juga. Ia bermula daripada bakat, betul. Tapi yang mendukung, yang menjulang dia ialah netizen. Kalau bakat kau besar macam mana, hebat macam mana pun, netizen tak support kau, takkan naik. Takkan naik. Kesalahan pertama ialah kenyataan yang tak lengkap. Yang kedua ialah ayat yang tak sepatutnya dia cakap. Macam ayat kata peruntukan khas ke bantuan khas untuk artis. Pengalaman aku lah dalam bidang kewartawanan, dah lebih 30 tahun dah. Dah banyak kali lah aku masuk mahkamah, maksudnya dengar orang lain punya kes. Walaupun bukan melibatkan aku kes itu, tapi aku berada dalam mahkamah untuk pengalaman. Aku luangkan masa, tengok sendiri macam mana perbicaraan dijalankan, macam mana keputusan dia lah kan. Kena ingat kalau di mahkamah, setiap satu baris ayat kena lengkap. Kalau tak lengkap, dia akan mengubah maksud ayat itu, dia akan jadi lain. Okay, aku bagi contoh lah, misalnya ayat saya sudah pukul dia. Tapi kalau ada satu je simbol, tanda soal itu, dia dah jadi saya sudah pukul dia. Nampak tak dua yang lain? Sama ada saya sudah pukul dia, itu kenyataan. Itu adalah ayat penyata, ayat statement. Saya sudah pukul dia, itu statement. Tapi saya sudah pukul dia, itu ayat bertanya. Dengan satu tanda soal tu aja pun dah boleh mempengaruhi dan keputusan akan memihak pada kenyataan itu. Lagi satu ayat yang tak penting, macam kata peruntukan khas. Mungkinlah dia emosional sangat sampai dia dah guna satu ayat yang tak perlu sebenarnya. Ingat, satu ayat yang tak perlu pun kalau dijadikan statement dalam apa-apalah media, termasuk online, dia ambil kira. Dia okeylah, nasib baiklah perkara ini dah settle. Black pun dah buat minta maaf, Tomok pun dah minta maaf, bagus. Syuib pun dah minta maaf, bagus. Aku harap benda ni tak dipanjangkan. Bagus juga benda ni berlaku. Jadi makin banyak kita dapat tengok benda-benda yang tak betul yang kita boleh betulkan sama-sama kan. Sama ada di kalangan netizen ataupun di kalangan selebriti, artis, personality, semuanya dikenali semualah kan. Berhati-hati kalau nak keluarkan sesuatu, nak posting lah kan. Dulu media sosial tak diambil kira di mahkamah, tapi sekarang dah diambil kira juga. Facebook, Instagram, asalkan
kita yang positif dia ambil kira. Jadi semua orang kena berhati-hati. Korang juga, saya juga, artis, netizen, semua kena berhati-hati. Okey? Okey, boring ke tak boring ke, kita semua aku, korang, semua kita sebagai rakyat Malaysia, kita tak nak benda ni berlanjutan kan. Kita tengah perang dan kita kena menang peperangan ini. Perang melawan COVID-19. Okey, ada pula lah yang ambil kesempatan lah, yang keluarkan cerita-cerita, yang menakutkan kita untuk baca lah. Kata nak begitu begini. Aku lebih refer pada Telegram ni sebenarnya. Satu lagi ialah MKN, Majlis Keselamatan Negara. Jadi kalau terbaca apa-apa dekat Facebook, ke Instagram, ke mana, banyak benda-benda yang palsu, yang mengelirukan, benda-benda yang mengaruh, yang menakutkan orang semua. Jadi kalau baca, jangan terus percaya, jangan terus share. Buka juga sebenarnya ke MKN ke, cepat je dia pantau balik dan dia jawab balik betul ke tak betul ya. Kalau dah ada kesahihannya barulah share. Jangan terjebak dengan berita-berita palsu. Terus saya fikirlah pasal nak naikkan rating hanya kerana benda-benda yang bodoh ni kan. Okay, kita semua kena satu hati. Kalau kita semua bersatu hati, kita semua ikut arahan yang diberikan, lupakan pasal boring, lupakan pasal kepala buntu duduk rumah, lupakan semua tu. Kita ikut saja arahan PKP, arahan kerajaan. Setiap orang terlibat dalam peperangan melawan COVID-19 ni kan. Kita terjah untuk keselamatan negara kita sendiri.